Ya. Cuma Okey, saya tak faham. cikgu cuma minta awak ni je, nyatakan pemboleh ubah pemboleh ubah manipulasi bergerak balas dengan dimalarkan saja. Cuba awak jawab. Tadi kita dah tengok contoh kan soalan untuk pemboleh ubah. Cikgu boleh tak ulang yang pemboleh ubah tu sebab tadi dan saya selesai lepas tu terkeluar keluar meeting. Okey, cikgu tunjuk balik yang tadi. Okey. Okey. Ini adalah contoh pemboleh ubah. Okey, untuk pemboleh ubah. Ya. Okey. Sekarang kita ada 3 tau pemboleh ubah. Yang pertama ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi maksudnya apa yang kita ubah. Apa yang berbeza. Okey, awak nampak tak antara beza X dan Y? Apa perbezaan dia? Dia tak tanpa makanan. Okey, jadi itu adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. Maksudnya X tiada makanan, Y ada makanan. Jadi awak boleh tulis pemboleh ubah dimanipulasi, nak tulis dalam bentuk ayat. Balang X ada makanan, balang Y tiada makanan. Itulah pemboleh ubah manipulasi. Maksudnya apa yang berbeza. Okey. Kalau pemboleh ubah bergerak balas, maksudnya apa yang terjadi selepas kita ubah? Apa yang terjadi selepas kita ubah? Okey, jadi kalau X tiada makanan, awak rasa apa akan terjadi kepada tikus X? Apa yang akan jadi pada tikus X? Dia masih sihat ke? Batuk-batuk ke? Dia akan mati. Ya. Tikus X akan mati. Tikus Y masih hidup. Okey, jadi itu adalah contoh atau ramalan yang kita boleh nampak lah. Bila X tiada makanan, Y ada makanan. Maksudnya apa yang terjadi? Kita dah boleh pastikan X mestilah mati. Y masih hidup. Okey. Jadi pemboleh ubah bergerak balas. Apa yang terjadi selepas kita ubah? Sekarang kita ubah X ni tiada makanan. Jadi dia akan mati. Okey. Satu lagi, pemboleh ubah dimalarkan ialah apa yang sama je sepanjang eksperimen. Okey, tadi Amal cakap contohnya balang. Balang ni kan sama je bentuk dia. Jadi kalau sama bentuknya, maksudnya dia memperoleh udara yang sama. Itu salah satu contoh. Ataupun tadi Kaisar cakap air. Dua-dua ada air. Okey. Air yang sama. Jadi X ni masih boleh bertahan lama lah. Dalam 4 hari ke contohnya. Sebab ada air untuk dia minum. Okey. Y akan bertahan lebih lama dan lebih sihat lah. Sebab dia ada makanan dan juga air. Okey. Jadi itulah pemboleh ubah manipulasi bergerak balas dengan yang dimalarkan. Jadi awak kena tahulah beza. Sebab itu cikgu suruh awak tulis. Okey, bila awak tulis, awak boleh tengok balik nota yang cikgu bagi. Boleh ubah manipulasi apa? Boleh ubah bergerak balas apa? Boleh ubah dimalarkan tu apa? Okey. Dapat tak? Okey, jom kita bincang. Okey, ni adalah first soalan awak untuk soalan eksperimen. Okey, mungkin awak confused lagi ataupun mungkin awak kurang faham lagi.
Okay, ini adalah salah satu contoh eksperimen yang ataupun soalan eksperimen yang awak akan jumpa dalam exam bahagian C. Okay, jadi awak kena faham betul-betul macam mana nak jawab. Okay, kalau awak faham, soalannya akan jadi sangat-sangat mudah untuk awak dapat markah dengan baik. Okey, jadi jom kita jawab pemboleh ubah dululah sebab cikgu ajar pemboleh ubah kan tadi. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi apa tu Amma? Jejak. Aduh. Ya, cikgu mak saya panggil. Kalau macam tu saya jawab boleh? Ha? Kalau macam tu boleh ke saya jawab? Boleh? Apa? Boleh ubah manipulasi, boleh ubah yang boleh diubah dalam sesuatu penyiasatan. Okey, ya betul. Sesuatu yang diubah. Okey. Okey, dalam soalan ni, Raja menunjukkan satu penyiasatan bilangan yang berbeza dikurung dalam sangkang. Okey, tengok ni. Dalam eksperimen, dia mesti akan bagi situasi ni. Okay, awak kena baca tahu situasi ni. Raja menunjukkan satu penyiasatan bilangan ayam yang berbeza dikurung dalam sangkang. Jisim purata ayam diukur selepas seminggu. Maksudnya di sini, dalam sangkar ni ada bilangan ayam yang berbeza. Jadi dia nak cari jisim purata. Satu ayam berapa? Okay, bila R, jisimnya ialah 1400. S ada 2 ekor ayam. Tapi bila dia bahagi dengan 2 untuk cari satu ekor ayam ni berapa jisim dia, ialah 1000 gram. Ni ada 3 ekor ayam. Bila dia bahagi dengan 3, purata tu maksudnya bahagi dengan berapa? Ni ada 3, bahagi 3. Bila bahagi 3, dia dapat satu ekor ayam berat dia 600 gram. Okay, faham tak? Okey, jadi pemboleh ubah dimanipulasi. Apa yang berbeza antara tiga sangkar ni? Faham. Dekat KR ada seekor ayam. Sangkar S ada 2 ekor ayam. Dia ada dalam. Ya, okey, pandai. Sekarang awak dah nampak perbezaan dia. Itulah dimanipulasi. Okey, cumanya dalam soalan tu, takkan awak nak tulis panjang. Ayam R ada 1 ayam. S ada 2 ayam. T ada 3 ayam. Kalau jawab macam tu, dia jadi panjang. Jadinya, awak nak simpulkan maksud bilangan ayam tu berbeza. Okey? Bilangan ayam berbeza. Jadi jawapan untuk dimanipulasi ialah bilangan ayam dalam sangkar berbeza. Sekarang kita dah nampak memang berbeza lah. R ada 1. S ada 2. T ada 3. Jadi maksudnya awak tak naklah tulis R ada 1 ayam. S ada 2 ayam. T ada 3 ayam. Okay, tak nak jawab panjang macam tu. Kita jawab je ada berapa ayam. Bilangan ayam berbeza dalam satu sangkar. Cikgu. Ya. Bilangan ayam dalam sangkar berbeza. Saya tahu dia sebab jawapan dia mesti ada yang dekat lah dengan dia punya soalan tu. Yes. Betul. Dalam soal, sebab itu cikgu kata tadi, awak baca dulu soalan. Kena baca untuk awak lagi senang dapatkan jawapan awak.
Tengok, awak nampak tak beza jawapan cikgu? Ini pun yang beza jawapan dekat dalam sini. Tak beza banyak kan? Hampir sama. Bilangan ayam yang berbeza. Cikgu punya, cikgu tukarkan sikit je. Bilangan ayam dalam sangka berbeza. Kalau awak nak ambil bulat-bulat pun tak ada masalah. Bilangan ayam yang berbeza. Dah cukup. Ataupun bilangan ayam yang berbeza dikurung dalam sangka. Ni kalau nak panjang sikit. Ni pun dah betul. Awak ambil je daripada soalan ni dah betul. Masukkan pada sini dimanipulasi. Dah dapat 1 markah. Okay. Dah dapat 1 markah. Awak jawab panjang-panjang macam ni. Pun dah dapat 1 markah. Okay. Sebab itu untuk eksperimen, sentiasa tengok soalan. Kadang-kadang daripada soalan pun kita dah tahu, kita dah dapat jawapan. Okay. Awak boleh tengok daripada soalan, boleh tengok daripada jadual. Jadual pun dia kadang-kadang dah bagi tahu jawapan. Tinggal salin je. Macam ni kan. Cuma ni ayam dalam sangka. Ni pun hampir tepat dah. Kalau awak cakap bilangan ayam dalam sangka, lagi tepat. Dah. Ini pun awak boleh ambil jawapan ni. Tambah bilangan. Bilangan ayam. Okey, untuk bergerak balas ialah kita nak tahu jisim kan? Jisim purata. Jadi kalau bergerak balas, ambil saja jawapan untuk kolom ni. Untuk bahagian ni. Jisim purata seekor ayam selepas seminggu. Gitu. Okey, cepat. Faham tak, Amar? Faham. Tapi masuk purata. Masuk purata tu berapa jisim? Jisim tahu tak? Jisim tu berat kan? Berat. Berapa berat bagi satu ayam? Dia nak tahu satu ayam. Purata tu satu. Okay, last one. Apa yang dimalarkan? Apa yang awak nampak? Sama je dalam eksperimen ni. Amar, apa yang awak nampak sama je dalam eksperimen ni? Tak ada yang beza. Sangka dan ayam. Yes, betul. Awak boleh jawab. Saya sangka. Lagi, Kaisa ada jawapan lain? Ada? Sorry? Ayam. Jenis ayam. Bukan. Kalau awak nak jawab ayam pun boleh. Tapi awak kasih lagi tepat sikit. Contoh macam jenis ayam. Mungkin sebab jenis ayam berbeza cara makan dia. Jadi dalam seminggu tu kalau ayam kampung, contoh ayam kampung makan lagi banyak daripada ayam bandar. Jadi sebab itu jisim purata akan berbeza. Jadi kita letak jenis ayam pun boleh. Okay. Okay, ni adalah yang disamakan. Dimalarkan tu yang disamakan. Okay. Dah dapat 3 markah untuk pemboleh ubah.
Okey, sekarang cikgu nak ajar untuk tujuan dan juga hipotesis. Okey. Okey, dengar baik-baik untuk tujuan dan hipotesis. Okey, dia ada formula ataupun cara jawab. Okey, kalau tujuan, okey, sekarang awak tengok ni, tujuan. Macam mana kita nak jawab soalan tujuan? Pertama, awak kena letak untuk mengkaji hubungan okay, cikgu letak warna merah lah. Merah ni maksud dia ini yang awak kena letak dalam jawapan. Untuk mengkaji hubungan antara ini jawapan yang awak perlu letak dalam tujuan eksperimen. Untuk mengkaji hubungan antara ni. Okey. Antara tu antara pemboleh ubah bergerak balas dengan pemboleh ubah dimanipulasi. Okey. Jadi awak dah tahu pemboleh ubah bermanipulasi dengan bergerak balas awak dah tahu. Jadi awak sambungkan je lah. Untuk mengkaji hubungan antara bilangan ayam dalam sangka dan jisim purata seekor ayam selepas seminggu. Nampak tak? Nampak tak cikgu jawab ni? Apa yang awak confuse? Ada tak yang awak confuse? Bagi saya tak confuse lagi buat setakat ni. Sebab ada yang saya dah belajar dan ada yang saya tak belajar lagi. Tapi yang ni saya tak confuse. Confused. Okay, good. Amma, cikgu tengok Amma. Stress dia muka. Ada yang confused tak? Ha? Amma boleh lagi terima apa yang cikgu ajar? Ada tak yang awak tak faham? Yang saya faham tapi yang okey dah faham dah semua dah. Okey, dah faham dah. Okey. Jadi untuk tujuan eksperimen yang warna merah cikgu letak tu maksudnya bila awak nak jawab tujuan eksperimen awak bubuh tu untuk mengkaji hubungan antara itu line ataupun ayat yang penting awak kena letak dalam tujuan. Okey, untuk mengkaji hubungan antara, okey, bila awak nak sambung antara apa? Antara awak kena letak pemboleh ubah manipulasi awak. Pemboleh ubah manipulasi. Bilangan ayam. Tengok cikgu apa je bilangan ayam dalam sangka. Nampak tak? Dan letak dan jisim purata. Jisim purata ni ialah bergerak balas. Nampak kan? Sama je jawapan. Yang sini pemboleh ubah dimanipulasi dan Cikgu, buat setakat ni saya banyak mengulang kaji lah pasal pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah malah, pemboleh ubah bergerak balas. okey. Okey. Baguslah. Nanti awak senang nak nampak perbezaan dia. Sebab yang ni yang banyak saya tak faham. Okey. Okey. Sekarang awak dah nampak lah. Okey, ni adalah sebab itu cikgu kata dalam eksperimen apa yang paling penting awak kena tahu 3 ni. Bila awak tahu 3 ni, pemboleh ubah ni, yang 3 ni, mesti soalan lain insya-Allah awak boleh jawab dengan mudah. Sebab nampak tak tujuan? Tujuan mesti dia letak pemboleh ubah juga. Nampak tak? Hipotesis pun sama. Berkait dengan pemboleh ubah juga.
Sebab itu pentingnya awak tahu pemboleh ubah. Lepas tu nanti awak boleh sambung je jawapan awak. Okey, sekarang kita masuk hipotesis pula. Okey, untuk hipotesis dia semakin. Okey, contoh ini skema ataupun perkara yang awak kena letak dalam hipotesis. Semakin ini awak kena letak pemboleh ubah manipulasi. Okey. Banyak ini letak semakin pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Tapi dia ada cara jawab dia. Tapi yang paling penting ni awak letak dia semakin pemboleh ubah manipulasi. Semakin pemboleh ubah bergerak balas ada jawapan ni. Okey. Jadi awak tengok dulu jawapan cikgu. Okay. Jadi jawapan untuk untuk hipotesis ni semakin ubah manipulasi semakin baik. Okey. Okey, jadi inilah jawapan dia. Okey, awak nampak tak apa yang berbeza? Apa yang cikgu tambah? Okey, salin dulu. Nampak tak? Hampir sama kan? Apa je yang berbeza? Beza dia ada tambah semakin. Apa lagi? Ada satu lagi cikgu tambah kat situ. Jisim. No. Banyak bilangan. Ya. Okey. Jadi untuk hipotesis ni apa yang macam cikgu katalah pertama awak kena letak semakin ni wajib lah perkara awak letak. Jadi cikgu dah tulis semakin. Okey, pemboleh ubah manipulasi pun cikgu bubur. Bilangan ayam dalam sangka ni pemboleh ubah dimanipulasi. Macam kat dalam buku ni lah. Ada sama. Sama, cuma kat dalam ni dia pasal kereta mainan. Semakin cerun lintasan kayu, semakin cepat masa yang diambil untuk kereta mainan sampai di ujung landasan kayu. Betul? Sama tu cikgu kata, sama je cara jawab, cuma awak tambah. Tengok mana yang cikgu tambah. Cikgu hanya tambah di sini sahaja. Banyak, sedikit. Ini je yang cikgu tambah. Okey, macam mana awak nak tahu semakin banyak bilangan ayam dalam sangkar, semakin sedikit jisim purata seekor ayam. Okey, awak tengok ayam dalam sangkar R ni hanya ada 1 ekor. Ayam dalam sangkar S ada 2 ekor. Ayam dalam sangkar T ada 3 ekor. Nampak tak semakin banyak, bila dia makin banyak, 1, 2, 3,
dia punya jisim purata pun makin sedikit. Daripada 1,400 jadi 600. Nampak tak? Jadi semakin banyak bilangan ayam, kalau makin banyak 3 ekor ayam, jadi semakin sedikit purata dia. Faham tak? Faham? Faham? Okey. Amar dapat tak? Ha. Semakin banyak, nampak tak ada 3 ekor? Semakin banyak bilangan ayam, semakin sedikit purata. Jisim purata. Nampak tak? Ni yang paling sedikit daripada yang atas. Tapi dia yang paling banyak ayam. T paling banyak ayam, tapi jisim purata dia paling sedikit. Sebab itu cikgu letak semakin ni awak letak je. Untuk hipotesis, awak letak je semakin. Tapi awak kena tambah apa, semakin banyak ke, semakin tinggi. Awak kena samakan. Kalau tinggi, dia dengan rendah. Semakin meningkat, menurun. Kalau banyak, sedikit. Kalau cepat, perlahan. Contohlah. Tapi kalau dia cepat-cepat, tak ada masalah. Asalkan kalau awak nak nampak perbandingan dia, perbezaan dia, awak kena letaklah bila perlahan, laju. Kalau banyak, sedikit. Tapi kalau banyak-banyak pun boleh, tak ada masalah. Tengok pada jadual. Okey. Okey, dapat tak? Dapat. Boleh kan? Okey, ni contoh yang mudah lah. Bagi saya, sains ni senang juga. Wow, okay. Very good. Itulah confident yang kita mahukan. Ya, cikgu kata, kalau awak faham je apa yang cikgu cakap ni, awak cuba praktiskan, nanti soalan banyak mana pun soalan, mesti awak boleh mudah je nak jawab. Itu yang paling penting bila awak nak buat eksperimen, soalan eksperimen macam ni, awak kena tahu je pemboleh ubah dia. Okay? Jadi, awak jangan main-main bila soalan-soalan macam ni. Sebab soalan macam ni, paling banyak markah awak boleh dapat dalam exam. Bahagian A hanya 10 markah saja. Bahagian B ada 8 markah saja. Bahagian C ada 30 markah. 30 markah ni lah soalan dia. Semua soalan-soalan macam ni. Jadi awak kena kuasai. Okay. Jadi cikgu tak naklah awak pening-pening sangat sebab kita baru first class. Okay, cikgu tengok ada yang dah berpeluh. Amar dah berkerut dahi. Okay, ni adalah salah satu contoh soalan je yang awak akan jawab dalam exam. Tapi awak jangan berkerut dahi nanti. Minggu depan kita start yang seronok-seronok lah untuk topik kedua pula. Tajuk haiwan. Tajuk manusia. Itu yang mudah-mudah lah. Okay? Jadi, ni cikgu tak nak awak pening-pening sangat. Nanti cikgu bagi slide ni. Nanti awak cubalah buat. Ni antara homework yang awak boleh buat. Nampak tak? Cikgu dah jawab yang ni. Nanti awak cuba jawab soalan ini. Dan soalan ini. Nanti cikgu bagi slide latihan ni lah. Ni pun awak boleh cuba jawab. Ni adalah 3 soalan for your homework. Okay. Jadi sebelum kita end our class kita habis pukul 10 tau. Apa kata kita jawab quiz. Okay? Ada yang nak minum air dulu? Okay lagi Cikgu. tak? Ya. Cikgu tahu tak favorite subjek saya kat sekolah subjek apa? Subjek apa? Sains. Wow. Bagi saya kat sekolah sains tu memang betul-betul easy. Oh easy. Dari math, awak tak suka math? Math nombor 2 lah.
Biasa siapa yang suka sains, mesti dia akan suka maths juga. Masa dulu saya suka math nombor 1, sains nombor 2. Tiba-tiba lama-lama rasa macam sains ni easy tu yang jadi sains pula. Jadi favorite subject. Oh, bagus-bagus. Nanti bolehlah jadi saintis. Okay. Okay, good. Nanti kan, contoh kalau awak suka eksperimen, macam ni lah. Awak bolehlah jadi profesor ke, jadi saintis ke. Okay. Ganti Albert Einstein ke. Kalau awak boleh faham je kan. Lepas tu awak selalu buat latihan, nanti awak akan jadi seronok lah. Sebab awak makin faham cara nak jawab. Sebab itu semua semua subjek sebenarnya mudah sahaja. Cuma awak nak kuasai tu ambil masa sikit. Jadi awak jangan pernah menyerah. Okay? Teruskan je usaha. Okay, jadi kita buat quiz lah supaya awak kurang berkerut sangat. Sekejap cikgu share screen dulu. Okay, dia ada 10 soalan saja, mudah saja. Cikgu, tekan terus ke dekat chat tu? Tekan je terus. Dapat rasa. Amar dapat tak link tu? Apa? Link quiz. Dapat? Dapat. Saya baru masuk. Lain tambah sikit. Okay. Dah cikgu. Amar, kenapa awak cakap Amar tak tahu sains? Sebab memang kita tahu darjah 3 dengan darjah 4 kan lain. So, belah situ saya rasa confused dan saya kena perbaiki. Itulah saya kena ingat yang baru darjah 4 dengan hingga kena darjah 3 punya pembelajaran. Bila awak masuk darjah 4, awak punya pembelajaran awak dah berbeza tau. Jadi cara pemikiran awak pun dah kena start berbeza. Jadi awak kena tahan sikit tau. Okay. Okay, jom kita jawab soalan. Harap saya boleh kalahkan lah. Mungkin lah. Wali pendengaran. Pokok yang mati akan hidup. Tak mendapatkan. Sini. Wih, bestnya yang ni. Bahagian ni. Membaca. Ya, berikut yang manakah mewakili cerita planet?
Ada yang pokok di dalam kotak hitam tu. Yang sebelah sana. Sai. Tolak 200. Ada yang kena tolak 200. Tos, papale, papale. Papale, papale. Pasti ya kita. Tapi ya, man. Iya, man. Kalau saya menang ni memang hebat sebab aku tahu sains. Ini yang saya tahu. Mana ada? Buka balik. Yang paling saya. Buka. Cikgu, saya dah siap. Saya dah siap. Amma kata tak tahu sains. Kenapa saya menang pun tak tahu. Waktu nama saya amat tak tahu sains. Kalau saya tak tahu, kenapa saya menang? Kalau tak tahu macam mana boleh menang, pelik juga Tak boleh. Cikgu, saya tak faham dengan Amma, cikgu. Dia kata tak tahu sains tapi dapat tahu. Dia kata kalau dia kata tahu, dulu tak Amal Lukman masa darjah 3 pernah ada kat kelas sains. Dia pernah buat lawak hari tu sekali. Lawak apa dia buat? Tak pasti tapi lawak lah juga. Dia cara dia buat. Dia cakap lebih kurang macam dia tak tahu sains lah. Tiba-tiba dapat jawab, dapat nombor 1. Amal dia berpura-pura ni. Taklah. Amal tahu ni, dia saja dia buat tak tahu kan? Mana ada, saya tak tahu pun. Jom kita tengok markah. Amal 80-10, awak salah 2 je. Haisal, beza 1 markah lah. 70. Okay. Tapi baguslah. Awak semua quite tinggi juga markah awak. Saya dah cakap saya tak tahu sains. Okay. Jom kita tengok. Okay, soalan ni nombor 2 awak dapat dua-dua betul. Yang manakah bukan kemahiran proses sains? Apa jawapan dia? Membaca. Membaca. Untuk sains, masa awak buat eksperimen atau kemahiran awak akan untuk masa eksperimen awak akan kurang membaca. Awak akan banyak tengok. Bila awak tengok, awak akan kelaskan apa yang sama, ciri-cirinya sama.
Ataupun nanti awak akan buat inference. Okay, awak dah tak membaca lah untuk eksperimen. Okay. Next question. Okay, yang ni saya suka. Ni pendengaran. Kita kan boleh dengar durian. Durian tak cakap. Durian yang terlibat. Bila awak Saya baru beli durian tadi. Tiba-tiba terkeluar durian pula. Mesti lapar kan, Nama? Tak kot. betul ni. Tadi cikgu dengar awak nak nasi, Amma. Awak Saya lapar? tak. Saya cakap dengan mak saya. Okey. Nyatakan dia yang terlibat. Okey, bila dia, awak tahulah hidung, mulut, telinga. Itu semua menggunakan deria. Jadi awak akan kurang pada deria apa? Deria pendengaran. Tahulah. Adik. Macam nak awak akan kurang pada deria pendengaran bagi durian lah. Sebab awak nak dengar apa? Takkan awak nak dengar bunyi durian kan? Jarang-jarang kita dengar bunyi durian. Okay. Next question. Kelaskan tumbuhan. Ni saya tak sempat jawab, cikgu. Tak sempat? Saya daripada tengok je. Dapat jawab. Saya tengok je pokok tu memang dah tahu dah. Itu bukan pokok raya. Bunga raya pokok jagung dan pokok mangga. Ya. Dia ada? Saya rasa saya jawab tapi tak tahu lah. Okay, bila dia nak kelaskan, mesti dia kena ada ciri-ciri yang sama. Baru awak boleh kelaskan dalam satu kotak kelas yang sama. So, ini adalah pakis. Betul? Pokok pakis. Tadi yang atas tu saya main jawab je. Yang ni? Ayat ni. Saya main jawab je. Sebab nak katakan pokok jagung, tak nampak pokok jagung. Nak katakan pokok pakis, tak nampak pokok pakis. Memanglah dia persamaan. So, jawab je lah pokok pakis. Okey, antara peralatan berikut yang manakah sesuai digunakan untuk menyukat masa? Yang bagi nombor 1 tu atas sekali. Ya, nombor 1 tu apa nama dia? Tak pastilah. Kaiser tahu nama apa? Sekejap. Apa nama dia? Pastilah. Okay, nama dia lah jam. Apa tak Gendi? Yang saya ingatnya jam. Sebab dia macam jam. Nama dia adalah jam randik. Okay? Nanti kat sekolah cikgu kata, Amah, tolong ambil jam randik. Macam mana? Kalau awak tak tahu. Nanti awak nak cakap, apa tu jam randik? Nanti tak naklah macam tu. Malulah awak tak tahu jam randik tu apa. Lalas cikgu suruh ambil jam randik, ambilnya jam tangan. Nanti awak pergi ambil pula jam tangan kawan awak. Cikgu ni lah jam. Ini jam tangan, Amah. Nanti semua kawan awak macam mana? Stopwatch. Stopwatch. Jam randik. Cikgu, saya tak beberapa nampak. Dia gelap. Dia gelap. Ini adalah jam randik. Okey. Okey, bawah. Budak ini sakit perut ke? Budak ini patah kaki? Oh, budak ini demam.
Dia aktif kat atas kepala. Nampak tak awak boleh memerhati. Lepas tu awak boleh buat kesimpulan. Nampak tak? Nampak tak awak punya kemahiran membuat kesimpulan? Nampak. Padahal Yang saya perasannya, saya tengok pada dekat mulut dia tu je warna merah. Tu dia tahu dia tanda dia demam. Ya, pandai. Awak boleh tengok pada mulut dia, dia ada suhu, mercury tu. Maksudnya dia demam panas lah. Ataupun boleh nampak pada atas kepala dia. Biasa orang yang demam, kita nak sejukkan bahagian kepala. Kita nak sejukkan badan, kita letaklah ais ke untuk sejukkan bahagian kepala. Okey? Sebab kalau awak sakit perut, kita tak letaklah ais ni, kan? Kita akan fokus bahagian perut. Macam dia buat sakit perut ke, macam tu. Kalau cabut gigi, biasa awak akan nampak lebam pada pipi, contohnya. Kalau patah kaki, mestilah kaki dibalut. Itu kalau patah kaki. Jadi awak boleh nampaklah daripada situasi ni awak dah boleh buat kesimpulan dia demam. Walaupun dia tak bagi tahu pun budak ni demam. Jadi ni adalah ya. Pada time saya cabut gigi hari tu tak nampak lebam pun pipi. Mungkin ada yang lebam. Awak cabut gigi. Kalau cabut gigi dia tak lebam lah. Sorry. Ni sebab dia kata cabut. Ataupun kalau tak lebam dia tunjuk gigi ke. Macam tu lah. Nampak cabut gigi. Ataupun pergi dentist. Kalau dia atas katil dentist, itu mungkin budak tu cabut gigi. Saya ingatkan yang kain tu ingatkan dia punya suhu panas tu. Ni selimut je. Biasa orang yang demam kan dia akan rasa sejuk. Macam saya pernah demam. Yang ni, Yang ni, parah ni. Semua tak betul. tak ada orang yang betul. Tadi saya jawab, pokok itu mati sebab dia duduk dalam tu. Lalu pokok itu kekuningan. Saya dengar Amal cakap, pokok itu mati. Saya ingatkan pokok tu mati. Ni ramalkan keadaan pokok. Dia kata 3 hari je. 3 hari dia tak lama. Kalau seminggu ke, kalau seminggu mungkin dia akan mati. Kakak punya baris. Nanti tolong. Ni macam tak lama sangat. Jadi awak anggap dia kekuningan lah. Sebab Kenapa kalau hari pokok pertama pun dia masih lagi elok lagi. Kalau Hari kering, tak tahulah macam mana. Okey. So masih hidup tu lepas 3 hari tu di dalam kotak hitam. Kenapa awak cakap dia yang dalam kotak hitam ni akan mati? Sebab apa? Dia tak dapat apa? Sebab dia tak dapat cahaya matahari dan dia tak dapat air. Udara ke air. Dia tak dapat air, dia tak dapat cahaya matahari, dia pun tak dapat udara. Okey? Dia pun tumbuhan pun memerlukan udara juga. Tapi dia perlukan udara karbon dioksida. Jadi dalam kotak Daripada tak ada udara apa lah. Okay? Kalau ada manusia kat dalam tu, dalam kotak hitam tu macam mana? Pokok tu boleh hidup ke tak? Pokok tu boleh hidup. Samalah, dia akan kekuningan juga. Sebab dia, kalau dia dapat karbon dioksida saja, tapi tak dapat matahari pun tak boleh. Okay. Okay, next. Yang ni pun 2 orang salah. Tak ada seorang pun yang betul. Kenapa tak ada seorang pun yang betul? Okay.
Antara berikut yang manakah mewakili carta palang di atas? Ni apa nama ni? Ni adalah graf. Okey, sekarang awak tahu tak cara nak baca graf ni? Cikgu, tadi saya tekan apa ni? Cara utama pelajar datang ke sekolah. Apa dia? Tadi saya tekan cara utama belajar datang ke sekolah. Cara utama datang ke sekolah. Cara utama pelajar datang ke sekolah ialah menaiki kereta. Menaiki kereta. Nampak tak? Kereta warna apa? Cuba tengok. Kereta warna hijau. Kereta warna hijau. Maksudnya hanya 5 orang saja yang naik kereta. Yang paling tinggi naik apa? Naik bas lah. Ya, naik bas. Ni ada dalam 17 orang naik bas. Saya tunjuklah Kak. Warna kuning apa? Warna kuning berjalan kaki. Yes, very good. Warna green? Warna hijau. Yes. Kereta. Kereta blue? Basikal. Motosikal. Motosikal. Okey, maksudnya awak tahulah nak tengok graf tu macam mana. Okey, itu warna tu mewakili dia naik apa. Kalau pada bahagian kiri tu yang skala-skala tu mewakili berapa orang yang naik mengikut kenderaan tu lah. Okey, jadi jom kita tengok. Bilangan murid yang menaiki basikal paling ramai. Betul ke yang naik basikal paling ramai? Menaiki tak, bukan. Basikal yang paling ramai ialah bas. Betul tak? So nombor 1 dah salah. Nombor 2 pula. Bilangan murid yang menaiki motosikal paling sedikit. Betul ke paling sedikit motosikal? Salah. Betul. Nampak tak ni motosikal? Nampak tak paling rendah sekali? So yang paling sedikit ialah motosikal. Dah, tak payah nak tengok jawapan lain. Mesti salah. Bas. Lah. Tak suka Lah tak jawab bilangan murid yang menaiki motosikal sedikit. Kenapa awak jawab apa? Meh tengok sikit awak jawab apa dua-dua ni? Satu naik kereta. Boy, ini bukan awak tau yang pergi sekolah. Ini satu merbau tau yang pergi sekolah. Satu bilangan murid yang menaiki bas sama Tengok kereta ni paling rendah juga tau. Lagi ramai yang jalan kaki dari kereta. Siapa yang jawab kereta ni? Saya. Ni ada seorang kereta, seorang lagi kata naik bas. Sama dengan jalan kaki. Saya naik bas. Saya jalan tu. Ini bukan sekolah awak tau. Ini sekolah yang satu merbau punya. Okay? Okey, antara berikut yang manakah bukan definisi secara operasi tentang kadar pertumbuhan? Oh, dua-dua betul. So, awak tahulah apa tu definisi secara operasi? Ya. Sebab dah pernah ada dalam buku ni. Okey, good. Cikgu tak payah terang panjang-panjang dah lah. Banyak. Warna bunga. Ya betul. Warna bunga yang ada. Tadi time saya tengah buat tu, buku ni terbuka sebab angin. So dapat dah jawapan. Boy. Dan je buku tu terbuka masa soalan ni. Okey, nombor 9. Dalam satu eksperimen, seorang murid menggunakan beberapa klip kertas
dan sebatang magnet. Magnet itu dilabelkan pada 3 kedudukan yang berbeza, P, Q dan R. Raja di atas menunjukkan keputusan eksperimen itu. Apakah pemboleh ubah bergerak balas? Dengan klip kertas dapat ditarik. Yes, pandai. Bilangan klip kertas yang dapat ditarik. Okey, maksudnya ada 3 jenis, ada 3 batang magnet, mana yang boleh tarik paling banyak. Okay. So kita nampaklah P dan R boleh tarik sama banyak. Okay. Mungkin Q ni magnet yang lemah sikit. Jadi dia boleh tarik 2 saja. Tapi kenapa bentuk klip kertas dia lain? Klip kertas memang bentuk segitiga. Tapi yang saya punya tu bulat macam tu. Oh, lain kot. Jenis lain kot. Dia bentuk dia. Sekejap. Okey, Kurang soalan macam yang terakhir. Berdasarkan gambar, nyatakan satu pemerhatian. Okey. Apa jawapan dia? jawapan dia pokok yang mendapat pokok yang tidak mendapat keputusan bukan. Pokok yang mendapat keputusan asas mencukupi akan hidup subur. Yes, very good. Okey, bila pokok dapat matahari dan juga air, jadi dia akan hidup dengan subur. Nampak tak yang ni bagi cukup air dan matahari. Yang ni cuma matahari saja tapi tak dapat air. Jadi dia akan Karbon dioksida pun dia dapat juga kan? ya, bila dia letak di luar, confirm karbon dioksida akan dapat juga. Karbon dioksida sentiasa ada je di sekeliling kita. Okay? Sebab kita sedar oksigen hembus karbon dioksida. Yes. Betul. Okay. So kita dah habis untuk kuis yang pertama. Kawan nak sambung jawab pemboleh ubah lagi? Tak pastilah. Tak pastilah. Nak kata boleh tak boleh, nak kata tak boleh boleh. Sekejap. Jom kita jawab satu lagi jenis soalan. Nanti awak cuba jawab tau homework yang cikgu bagi slide nanti. Ada 3 soalan belakang, bawah sekali. Untuk slide. Okay. Nanti cubalah jawab supaya awak lebih faham. Nanti hantar dekat cikgu. Cikgu boleh tengokkan jawapan awak. Okay, kita ada 10 minit lagi, kita cuba jawab soalan ni. Okay. Kaisa okey tak? Kau ngantuk dah tu. Duk buka mata luas-luas tu. Okay, let's go. Mula. Okay, samalah topik pertama. Okay. Siapa tahu? Yang pertama ni. Oh, tak nampak Tak nampak. Okay.
Apa yang pertama? Mengeksperimen. Mengeksperimen? Betul ke? Tak Nombor yang tahu. pertama ni, yang first ni. Pemboleh ubah merupakan faktor kedefinisi secara operasi. No. Mengawal pemboleh ubah. Ya, mengawal pemboleh ubah. Tengok dia cakap pemboleh ubah dah kat sini. Betul juga tak perasan. Pemboleh ubah. Okay, next. Kalau salah dia jadi apa? Dia jadi Kemahiran membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan. Pemboleh ubah. Sekejap. dengan antara. Mana satu? Mentafsir data bukan. Dia punya kata kunci hubungan antara. Hubungan. Menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okay. Next. Kemahiran untuk menghuraikan perubahan parameter dengan masa. Mentafsir data. Jadi jom kita cuba lagi. Kemahiran merancang dan menjalankan penyiasatan, menguji dengan membuat dan mentafsir mendefinisi secara operasi. Okey. Ya, Amma pula. Apa jawapan Amma untuk nombor 4? Proses memberi penerangan secara rasional tentang objek, peristiwa atau corak dari maklumat yang dikumpul. Mengeksperimen. Nombor 4 Amma jawab mengeksperimen juga. Okey, so last one membuat hipotesis. Yakin jawapan ni? Yakin. Bismillah. Are you sure? Jom kita tengok. Kalau salah macam mana? Weh. Satu je betul. Tengok. Semua tak betul. Satu je betul. Macam mana ni? Balik sekolah. Pergi dulu. Mati dulu. Apa cakap macam tu? Okey, pemboleh ubah. Soalan dia boleh. Saya pemboleh ubah. Ya, mengawal pemboleh ubah. Okey. Yang ni. Okey. Kemahiran untuk menghuraikan perubahan parameter dan masa. Bila ada Mentafsir data. Mendefinisi secara operasi. No. Menggunakan perubahan ruang dengan masa. Ya, kalau ada parameter macam saiz ke, cuaca ke, dia melibatkan dengan masa, menggunakan perhubungan ruang dan masa. Yang nombor 4 tu membuat hipotesis ke? Membuat hipotesis nombor 4 sini. No, memberi definisi sesuatu konsep. Mentafsir mendefinisi secara operasi. Ya. Ni merancang, menguji sesuatu hipotesis. Tu tak dapat, cikgu. Tu tak dapat jawapan dulu. Buat yang lain dulu. Proses memberi penerangan secara tradisional tentang mengeksperimenkan.
Mengeksperimen. Membuat hipotesis. Membuat hipotesis yang ni. Ha. Ni. Mentafsir data lah sekali. Jom. Kita cuba. Jom kita tengok ada peningkatan tak? Alamak, terbalik. Terbalik je kan tu. Okay. Terbalik. Quite good. Okay. Nak cuba lagi. Nak lagi sekali. Aduh. Soalan lain pula. Bolehlah cuba sekali lagi. Okay. Okay, terbalik. Tak ada 6 soalan kan? Gile-gile. Kaiser, Ama. Kaiser, Ama. Okay, start dengan Kaiser. Start daripada saya. Ya. Mula-mula. Membuat hipotesis. Membuat hipotesis. Rasanya salah membuat hipotesis yang terakhir. Yang terakhir. Terakhir, betul? Ni. Rasanya bukan kot. Sekejap. Sabar, kita kena fikir betul-betul. Okay. Fikir je betul-betul. Awak pilih. Ataupun awak pilih je mana-mana awak rasa paling tepat. Lepas tu awak ambil jawapan tu. Cikgu letakkan. Definisi. Nombor. Ni. 1, 2, 3, 4. Nombor 4. Definisi secara operasi. Okay. Amma pula. Cuba depan ni. Berdepan dah takut salah ni. Kalau takut salah jangan marah saya. Kalau saya pilih. Sekejap. Mengapa pun boleh ubah dekat. Menggunakan penghubungan ruang dan masa adalah terakhir. Okay. Quite good. Ya ke? Ayo kita cuba. Kalau salah lagi, cuba lagi. Sampai jadi betul semua. Tadi sikit lagi. Buat hipotesis dekat jejak. Saya fikirlah kan. Mengeksperimen tu dekat sekejap. Dekat nombor 2 rasanya. Betul ni. Belum. Membuat hipotesis nombor 3. Jejak. Membuat hipotesis dekat nombor 3. Okay, Amma? Mengawal nombor 2. Mengeksperimen yang nombor 2. Okay. Mesti dah ada salah ni. Kaiser? Sekejap. Mengeksperimen tu nombor 1. Okay. Mentafsir data nombor 2. Okay. Baik. Takut ni cikgu. Ni betul ke kat sini? Mengawal pun boleh ubah, betul? Tak pasti. Kena alih mana-mana jawapan. Cuba je lah. Kalau salah kita buat balik. Mesti ada salah. Aduh, jangan nakal lagi. Kalau ada salah, kita cuba dulu. Dah agak dah. Ni lagi menambah salahnya. Okay. Tadi adalah tinggal contoh untuk awak untuk soalan kalau soalan macam ni awak cuma kena fahamkan je lah. Tapi dalam exam kalau ada pun satu soalan je. Untuk soalan macam ni. Dia banyak soalan topik yang kita akan belajar next. Okay?
Okay. Itu sahaja untuk hari ni. Nanti cikgu hantar homework and next slide untuk kita belajar. Okay. Terima kasih semua. Sekejap cikgu nak tangkap gambar dulu. Setiap kelas ada tangkap gambar. Okay. Buat muka handsome semua. Tapi saya malu lah. Alah. Malu apa je. Okay. Cepat. Sedia. 1, 2, 3. Okay. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Oops, sorry.